Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, syukur pada Allah Taala. Malam ini kita bertemu dalam rumah Allah Taala selepas menunaikan solat fardu maghrib berjemaah. Alhamdulillah. Kemudian kita duduk pula dalam waktu yang singkat ni antara maghrib sehingga ke isyak. Duduk dalam majlis yang paling mulia kerana majlis kita berkaitan dengan kalamullah, majlis Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala memberkati dan merahmati majlis kita, dan semoga malaikat turun dan menyertai majlis kita, dan semoga sakinah juga turun kepada kita. Amin. Dan semoga majlis ini menjadi sebab pengampunan kita di akhirat nanti. Baik. Kita sambung pengajian tafsir surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj juzuk 30. Surah Al-Buruj juzuk 30, muka surat 590. Ayat dekat tengah tu, sebahagian daripada surah tu kita dah baca, iaitu dekat innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Innal ladzina fatanul mu'min. Ayat berapa tu? Ayat 10. Okey. Ayat 10, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Ayat 10. Surah Al-Buruj juzuk 30, muka surat 590. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid.
fa'alul lima yurid. Baik. Allahu akbar. Okey. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya alladzina fatanul mu'minina, orang-orang yang telah maksud sini fatan di sini maksudnya orang-orang yang telah menyusahkan atau orang-orang yang menimpakan fitnah. Orang-orang yang mana telah menimpakan fitnah kepada orang beriman yang lelaki dan wanita. Al-mu'minin, orang beriman lelaki, wal mu'minat, dan juga orang beriman perempuan, wanita. Thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat. Falahum, maka bagi mereka azabu jahannam, azab jahannam, walahum, dan bagi mereka azabul hariq, bagi mereka azab kerana mereka membakar dulu. Azab yang membakar atau azab kerana mereka membakar dahulu. Baik. Ni surah Al-Buruj ni dulu kita dah baca sebahagian. Surah ni surah Makkiyah, mempunyai 22 ayat. Malam ni kita sambung ayat yang ke-10. Ayat yang sebelum-sebelum ni kita baca pada bulan lalu ialah Allah Ta'ala menceritakan tentang Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud, iaitu penduduk di Yaman, di Najran, yang mana mereka tidak beriman atau tidak mengikuti raja mereka. Mereka beriman kepada Allah Ta'ala dengan asbab satu orang budak, kan? Budak yang kita dah sampaikan cerita ni bulan lalu. Budak ni beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi kemudian penduduk Najran ni mereka mengikuti budak tersebut dan mereka tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh raja kepada mereka. Akhirnya raja telah perintahkan supaya digali parit besar, kemudian dicampakkan mereka, dibakar mereka semua di dalam parit tersebut. Jadi itu ayat yang sebelum ni yang kita baca. Jadi mereka itu diseksa kerana apa? Kerana mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Yang ayat sebelum tu, wa ma naqamu minhum, tu makna mereka diseksa oleh orang kafir hanya semata-mata kerana mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah kata, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu orang-orang kafir yang mereka membakar. Fatanu ni asal fatana yaftinu, maknanya menyusahkan ataupun mengenakan siksaan. Sini makna fatanu, makna mereka membakar orang beriman. Orang-orang yang mana membakar orang beriman, sama ada lelaki dan wanita, kemudian mereka tak bertaubat. Mereka tak bertaubat di sini maksudnya ialah mereka tidak masuk Islam. Mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Makna kalau mereka bertaubat dengan beriman kepada Allah, maka mereka akan selamat. Tapi Allah kata, dahlah mereka bakar orang beriman. Kemudian lepas tu, mereka tidak terus beriman sampai mereka mati. Kemudian bila mereka mati, maka mereka akan dimasukkan dalam, mereka akan diberikan azab jahannam, azab neraka, dan bagi mereka azab al-hariq. Azabul hariq ni, kalau ikut terjemah dia begini, azab bagi membakar. Hariq maknanya bagi membakar. Maksudnya kerana dulu mereka bakar orang beriman, maka Allah balas kepada mereka, mereka juga dibakar di dalam neraka di akhirat nanti. Maknanya satu azab neraka, satu lagi mungkin ada azab yang lebih berat bagi mereka kerana dulu di dunia mereka bakar orang yang beriman di dunia yang mana orang-orang yang ikut budak tersebut. Ini satu pandangan lah. Walahum adzabul hariq. Walahum adzabul hariq ni maknanya azab di akhirat juga. Mana satu falahum adzabu jahannam, itu dah azab neraka. Neraka tu dah akhirat. Walahum adzabul hariq, azab bagi membakar, itu pun di akhirat juga, satu pandangan. Tapi ada juga pandangan yang mengatakan walahum adzabul hariq, tu maksudnya azab kat dunia. Mana satu azab kat akhirat, satu lagi azab kat dunia. Azab bagi membakar, azab kat dunia.
Azab kat dunia dulu dalam tafsir yang kita dah sampaikan bulan lepas ialah semasa mereka campakkan orang beriman dalam parit tersebut, kemudian Allah Ta'ala telah matikan orang beriman awal bila mereka dicampakkan dalam parit tersebut, dan api yang mana daripada parit itu telah keluar dan membakar pula orang-orang kafir yang sekeliling parit tersebut. Jadi ada pandangan ulama tafsir mengatakan walahum adzabul hariq ni ialah mereka diazab dengan api, yang api itu keluar dari parit membakar mereka. Maksudnya di sini dua pandangan. Walahum adzabul hariq di sini, satu pandangan mengatakan itu juga azab di akhirat, satu lagi pandangan mengatakan adzabul hariq ni iaitu azab di dunia. Iaitu orang kafir yang bakar orang beriman, mereka juga terbakar kerana api tersebut keluar dari parit-parit tu, seolah macam mengejar mereka dan membakar mereka. So kalau macam tu maknanya kat dunia pun mereka dibakar, di akhirat pun mereka dibakar. Baik. Dekat sini ada satu perkataan yang halus, ialah dari segi bahasa Arab lah. Allah guna innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, kemudian Allah kata thumma lam yatubu. Perkataan thumma ni dalam bahasa Arab kita memang terjemah dengan makna kemudian. Tapi sebenarnya summa ni dia satu perkataan yang menunjukkan kepada kemudian yang lambat. Maksudnya sebab dalam bahasa Arab dia ada satu kadang-kadang dipanggil fa, satu lagi thumma. Fa maknanya perkara sebelum tu berlaku, lepas tu berlaku dia. Thumma pun sebelum tu berlaku, kemudian berlaku dia. Kita terjemah Melayu kita kata kemudian. Fa pun kadang-kadang kita terjemah dengan kemudian juga, tapi ada beza. Kalau fa ni dia berlaku sejurus selepas tu. A berlaku, kemudian lepas tu dia datangkan fa, dan berlaku seterusnya. Dia maknanya sejurus lepas tu. Tapi dalam bahasa Arab, thumma pun memberi makna, contoh kita nak kata kan, ni berlaku, thumma kemudian berlaku yang seterusnya. Dia dari segi bahasa Arab, apa yang datang lepas summa, makna perkara itu berlaku agak lambat. Seolah-olah Allah Ta'ala nak bagi tahu, kalaulah mereka sebelum mati pun, kalau mereka beriman kepada Allah, selamat. Tapi kalau sebelum mati pun dah sampai lama tetap tak juga beriman kepada Allah Ta'ala, tak taubat, tak masuk tak beriman lah, maka di akhirat nanti mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sambung. Ni kisah ni dulu saya dah sampaikan, berlaku di mana? Dulu ni berlaku di Najran. Najran ni di Yaman, asal dulu di Yaman, tapi sekarang dah masuk di dalam jajahan negara Saudi. Okey, baik. Kemudian seterusnya Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus salihat, innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan mereka beramal, mereka mengerjakan amal soleh, lahum, maka bagi mereka jannatun, syurga-syurga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kebun begitu syurga, kemudian di tepi-tepinya, di bawahnya adanya sungai-sungai. Di dalam syurga. Dalam ayat yang lain dalam Quran Allah beritahu dalam syurga ada 4 sungai. Kan ada sungai air biasa, air tawar, tapi berasa dia begitu sedap. Kemudian lagi sungai madu, sungai susu, dan juga sungai arak. Itu Allah beritahu di ayat yang lain. Baik. Jadi bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dzalikal fawzul kabir, itulah al-fawzul kabir, kejayaan yang besar. Itulah kejayaan yang besar. Jadi seolah-olah Allah gandingkan ayat. Sebenarnya dalam Quran banyak tempat Allah ada gandingkan ayat. Bila Allah Ta'ala cerita balasan bagi orang kafir, Allah juga cerita balasan orang beriman. Supaya orang beriman yakin. Kan, orang beriman yakin. Bila orang kafir, mereka bila tak beriman kepada Allah, maka neraka untuk mereka. Tapi orang beriman, dan lepas tu Allah susuli. Allah susuli dengan apa dia? Banyak tempat dalam Quran Allah gandingkan. Lepas Allah cerita orang kafir, Allah cerita boleh balasan bagi orang beriman. Maknanya supaya orang beriman betul-betul yakin, bila mereka beriman kepada Allah, pasti di akhirat nanti Allah akan bagi kepada mereka syurga. Dan satu lagi, dalam Quran memang banyak tempat, bahkan puluhan tempat dalam Quran, bila kita tengok dalam Quran, bila iman digandingkan dengan amal soleh.
Iman, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Kan? Ini isyarat yang begitu penting dalam Quran, ialah iman ialah mesti disertai dengan amal soleh. Ialah makna iman dia mesti sempurna ni iman dengan amal soleh. Sebab tu kita kata kita kat dunia kena usaha iman dan amal soleh. Ialah satu, kuatkan iman. Yang kedua apa dia? Amal soleh kan. Bukan iman tapi tak beramal. Atau beramal tapi tak beriman. Itu lagilah kan. Dia iman dan juga amal soleh. Jadi dalam banyak tempat dalam Quran kita akan dapati iman digandingkan, disertakan dengan amal soleh. Dan iman dan amal soleh, iman amal soleh, iman amal soleh. Nah, hakikatnya hari ini seruan ke arah Islam semua pun ke arah tu lah yang utamanya. Iman dan amal soleh. Ini makna bila kita menyeru kepada kita ini semua kepada semua umat Islam, kita kata datanglah kepada Islam. Hakikatnya iaitu datanglah kepada beriman dan juga beramal soleh. Baik, sambung. Mana-mana lah ustaz-ustaz ceramah ke apa ke benda ke, sesiapa pun dalam khutbah pun, dalam mana-mana tempat pun, bila kita kata majlis agama, tujuannya sebenarnya hakikatnya satu je, iaitu nak bawa kepada apa? Iman dan amal soleh. Itu hakikatnya. Baik, sambung. Inna batsya rabbika lasyadid. Jadi kat bawah ni Allah gandingkan sebab apa dia? Orang kafir, mereka susah ke orang beriman kat dunia, tapi seolah Allah beritahu orang beriman, kamu jangan risau. Di akhirat Allah Ta'ala akan bagi nikmat pada kamu. Syurga mengalir di bawah sungai. Inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya batsya rabbika. Batsya rabbika ni maknanya kita batash ni asal makna tindakan, bila bertindak secara keras terhadap seseorang, itu Arab panggil batsh. Kan dia lebih kurang macam contoh kata dia tumbuk orang tu, ni nak bagi, ni maksud kalau manusia tumbuk, tendang ke, penampar ke, ataupun apa-apa tindakan yang keras terhadap seseorang, ini dalam bahasa Arab dipanggil batsh. Jadi seolah kata inna batsya rabbika, sesungguhnya tindakan yang keras daripada Tuhanmu, rabbika Tuhanmu, lasyadid, benar-benar berat. Ayat ni sebenarnya Allah Ta'ala bagi tahu apa dia? Makna batsh ni memberi makna Allah balas. Balasan dan juga tindakan Allah kepada orang kafir amat-amat berat. La syadid, syadid makna amat-amat berat. Syadid makna berat. Lam la ialah memberi makna takkid. Takkid makna benar-benar. Inna kat depan tu dah takkid. Kalau orang mengaji bahasa Arab dekat ayat ni, seolah-olah Allah Ta'ala memberikan 4 penekanan dari sudut bahasa betapa beratnya azab Allah kepada orang kafir. Satu, Allah datangkan inna, sesungguhnya. Batsya rabbika, batsh tadi pun saya dah sampaikan, makna dia memberi makna tindakan yang keras. Itu dah 2. Syadid, Allah sebut berat lagi, dah 3. Kemudian la, dah 4 dah. Benar, sesungguhnya tindakan dan juga balasan benar-benar keras dan berat-berat kepada orang, maksudnya kepada siapa? Iaitu kepada orang kafir. Di sini tak beritahulah siapa dia, tapi dalam tafsir sebutkan maksudnya mana apa yang Allah balas kepada orang kafir amat berat. Batsya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dialah, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dialah yang memulakan. Yubdi' ni makna memulakan, mencipta. Wa yu'id, dan dia juga mengulangi penciptaan. Ini apa dia? Allah Ta'ala nak bagi tahu Allah Ta'ala Maha berkuasa. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Orang kafir tak nak beriman kepada Allah Ta'ala, tapi walau bagaimanapun Allah Maha berkuasa. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Sebab itu selepas dah Allah cerita tu, Allah susuli dengan inna. Dia kadang inna ni kadang-kadang lepas datang satu lepas satu cerita, dia memberi makna macam tempelak. Taubih makna tempelak. Kamu tak nak beriman juga ke? Kamu tahu tak? Contoh lebih kurang. Kamu tahu tak bahawa Allah zat yang Maha berkuasa, yang memulakan penciptaan dan juga mengulangi penciptaan. Yubdi'u memulakan penciptaan, maksudnya Allah cipta makhluk daripada
tiada langsung kepada ada. Ini panggil yubdi, memulakan penciptaan dari awal. Dari awal Allah mulakan, kan? Manusia daripada tak ada langsung kepada ni. Contoh macam manusia daripada perut ibu, dalam perut ibu Allah cipta dia, kan? Tak kisahlah kalau Nabi Adam pun daripada tak ada Allah cipta. Kemudian sama juga dalam perut ibu Allah Ta'ala cipta. Kemudian manusia mati. Wa yu'id, Allah Ta'ala ulangi penciptaan, kan? Allah Ta'ala ulangi penciptaan, iaitu apa dia? Selepas manusia dah masuk tanah, dah mati, lepas tu Allah Ta'ala kembalikan balik penciptaan dia tu. Yu'id mana ulang penciptaan dia semula. Tapi hakikatnya sebenarnya sama ada kita kata mula ke apa ke, dua-duanya adalah mudah bagi Allah Ta'ala, kan? Tu yang dalam Quran, kan? Dalam surah Yasin, qala man yuhyil idhama wa hiya ramim, kan? Orang kafir dia tak percaya, orang kafir zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu dan juga sekarang pun, mereka tak percaya Allah boleh bangkitkan selepas daripada mereka mati. Mereka kata, boleh ke Tuhan bangkitkan kami balik? Tu Allah Ta'ala kata, susah ke bagi Allah, daripada dulu engkau tak ada, Allah boleh adakan. Kalau nak ulang penciptaan, maka lagi mudah berbanding cipta daripada tiada berada. Tapi hakikatnya dua-dua itu bagi Allah mudah sahaja. Sama ada langsung tak ada nak diciptakan jadi ada, ataupun dah ada jadi kemudian diulangi penciptaan, semua adalah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia, saya dah pernah cerita dulu kat sini beberapa bulan yang lepas, manusia bila dia ditanam di dalam kubur, secara umum jasad manusia hancur. Secara umum lah jasad manusia hancur. Kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala pilih yang jasadnya tidak hancur. Dan ini banyak berlaku kepada orang yang mana mempunyai kadang-kadang amal yang istimewa, yang Allah Ta'ala terima, yang Allah muliakan dia, kadang Allah Ta'ala tak hancurkan jasadnya. Dan dalam pengalaman para orang-orang yang berpengalaman, maksudnya yang ditulis-tulis mana banyak berlaku, antara banyak orang yang jasadnya Allah Ta'ala pelihara ialah orang yang antaranya iaitu orang yang menjaga Al-Quran. Antaranya orang yang banyak mempunyai hubungan dengan Quran. Ini kadang banyak berlaku, lepas tu bila dilihat jasadnya Allah tak hancurkan. Tapi ini khas lah berlaku pada setengah orang. Banyaklah berlaku. Kadang-kadang mungkin juga orang tu mungkin juga orang biasa, tapi kadang-kadang mungkin juga ada setengah amal yang special, Allah Ta'ala suka jasad dia, Allah Ta'ala Allah Ta'ala pelihara, kan? Arwah abah saya ada kawan ni pun dah meninggal awal. Namanya dia ni dulu kerja RTM. Jadi nama dia Zainal RTM. Saya tak pasti Haji kenal ke tak. Mungkin Haji kenal. Mungkin kenal Zainal RTM, Haji Zainal RTM. Jadi dia kawan lama arwah abah saya. Jadi dia ni asal orang kerja radio. Jadi lah orang radio ni dia biasalah semua dengan muzik apa semua. Kemudian lepas dah kerja, lepas tu dia dapat dia ada orang dakwah dia, maka dia pun ikut jemaah tabligh. Dia ikut jemaah tabligh, selepas dah beberapa lama ikut jemaah tabligh. Kemudian lepas tu dia jumpa dengan Maulana di India, almarhum Maulana Inamul Hasan rahmatullah alaih. Dia tanya kepada Maulana Inamul Hasan, dia kata, Maulana, dia kata, saya kerja radio ni, saya ingat saya nak berhenti. Kerana saya lepas dah ikut buat amal baik ni, semua berdakwah ni, saya rasa tak sesuai nak kerja radio ni. Maka Maulana kata, tak payah. Engkau teruskan kerja radio, tapi macam mana pun kau teruskan buat amal soleh dan teruskan berdakwah. InsyaAllah teruskan amal tersebut, tak perlu nak berhenti kerja. Maknanya Maulana tak ada suruh dia berhenti kerja lah. Walaupun kita mungkin pandang kerja tu tak bagus, tapi yalah dia buat amal soleh. Sampailah tahap akhir-akhir hayat dia, mereka telah bentuk jemaah dakwah. Kemudian pergi keluar ke Mekah. Mereka waktu tu pergi keluar di Mekah, di Saudi. Mereka pergi keluar Mekah. Saya tak pasti pergi Mekah Madinah, tapi ialah mesti biasa pergi Mekah Madinah. Ketika dia berada di Mekah, dia meninggal dunia. Dan kemudian jenazah dia dikebumikan di Ma'lah. Dia meninggal dunia kat Mekah dan kemudian jenazah dia dikebumikan di Ma'lah.
Selepas dikebumikan jenazah di Ma'la, dia dekat Ma'la ni, bila jenazah dia ni, diorang akan korek balik. Sana ni kubur, dia akan korek balik. Selepas dah beberapa lama, jadi ada orang yang di Malaysia yang tinggal di sana. Mereka kata bila dah beberapa lama, jenazah, ialah diorang tahulah mana tempat tapak jenazah Zainal, Haji Zainal ni dikebumikan. Selepas dah beberapa lama, diorang korek balik jenazah Zainal ni. Jadi bila tengok, jenazah dia kekal. Kan Allah Ta'ala kekal. Dan kemudian sana bila jenazah tu kekal, dia akan seal. Kalau jenazah tu tak kekal, biasanya hancur, dia akan tolak tepi tulang, masuk jenazah baru. Tapi kalau kekal, dia akan seal. Jadi orang yang menyaksikan tu tengok bahawa jenazahnya kekal. Jadi siapa ini pilihan Allah, kadang kita tak tahu. Kadang mungkin amal satu orang special yang Allah suka, kadang sampai tahap kat dunia pun Allah tunjuk kerana jenazah dia kekal. Mungkin kadang-kadang dia pun orang biasa, bukan juga alim ulama, tapi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia itu ni, saya banyak tahu pasal dia ni sebab kerana satu, dia pun rapat juga dengan arwah ayah saya, dan juga kemudian ialah maknanya agak rapatlah. Jadi itu kisah dia lah. Jadi bila orang yang menyaksikan tu, bila dikorek kubur dia, maka jenazah dia kekal. Masya-Allah, Allah Taala pelihara. Tapi secara umumnya jenazah orang bila mati habis hancur kan dengan ni. Tapi saya dah beritahu dulu, ada satu tulang dalam badan manusia yang Allah Ta'ala jaga, iaitu tulang kat ujung ni. Tulang tungking tu kat atas, dekat atas punggung atau tulang yang dia timbul. Kalau orang kurus, dia tulang tu timbul sikit. Tulang tu tak hancur. Dipanggil ajabuz zanab. Ajabuz zanab ni tak hancur. Jadi daripada tulang itulah Allah Ta'ala akan bina semula, akan bentuk semula badan dan juga daging dan juga tulang-tulang lain bila manusia dibangkitkan dari kubur. Ini sebenarnya mungkin Allah Ta'ala tunjuk kuasanya saja kepada kita. Tapi kalaulah hancur seluruhnya pun Allah Ta'ala boleh buat balik. Dan tidak ada sikit pun susah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana penciptaan pertama dengan penciptaan yang kedua, tidak ada beza bagi Allah Ta'ala. Baik, sambung. Jadi itu mana Allah Ta'ala bagi tahu, mana kenapa Allah kata, Allah Ta'ala cerita ada yang memulakan penciptaan dan kemudian mengulangi penciptaan. Saya nak bagi tahu bahawa tak ada siapa pun boleh kalahkan Allah Ta'ala. Wa huwal ghafurul wadud, dialah yang Maha Pengampun. Al-Ghafur ni maknanya sentiasa berterusan mengampunkan. Lil mu'minin al-mudibin. Ampunkan siapa? Ampunkan kepada orang beriman yang mana mereka melakukan dosa. Orang beriman berdosa, tapi Allah Ta'ala terus ampunkan dosa mereka bila mereka minta ampun kepada Allah Ta'ala dan juga taubat. Al-Wadud. Al-Wadud ni apa dia? Wadud ni makna Allah Wadud boleh kat mana penyayang. Allah menyayangi. Dialah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, pengasih kan. Iaitu apa dia? Allah pengasih kepada para orang, pada para walinya. Walinya hampir dengan Allah Ta'ala. Dengan Allah muliakan mereka. Baik, dan terus lagi Dzul Arsyil Majid. Dzul Arsyil Majid. Iaitu apa dia? Wa huwal ghafurul wadud Dzul Arsyil Majid. Dzul Arsyil Majid iaitu pemilik Arash. Al-Majid, lagi maha apa? Majid ni maksud lagi maha tinggi kedudukannya. Al-Majid ni makna kedudukan yang tinggi. Dzul Arash maksudnya Allah pemilik Arash, maksud Allah Ta'ala yang menciptakan Arash, itu maksud dia. Allah ciptakan Arash dan Allah tidak berhajat kepada Arash. Jadi di sini Dzul Arash memberi makna Allah pencipta dan juga pemilik Arash. Dan jangan salah faham pula. Kadang ada setengah orang kata bahawa Allah cipta Arash untuk Allah nak duduk atasnya. Na'udzubillah. Ini tashbih. Tashbih ini makna menyamakan Allah dengan makhluk. Dan ini fahaman yang salah, berbahaya. Dan tak bolehlah berfahaman macam tu. Kan? Manusia dia buat kerusi untuk dia nak duduk. Itu manusia. Tapi Allah ciptakan Arash, ada ke tak ada Arash, Allah sikit pun tak berhajat pada Arash. Kan? Manusia reka cipta kereta, dia berhajat pada kereta. Manusia mereka cipta kursi, dia berhajat pada kursi untuk nak duduk. Dan begitu dan lain-lain. Tapi Allah ciptakan Arash bukan kerana Allah berhajat pada Arash, dan Allah sikit pun tak perlu pada Arash untuk dia nak duduk atas dia. Bahkan maha suci Allah daripada duduk di atas Arash. Baik, sambung. Allah yang mana menguasai Arash, Al-Majid lagi maha tinggi kedudukannya. Lagi maha tinggi kedudukannya. Iaitu sini Al-Majid ni maksudnya Allah Ta'ala yang memiliki segala sifat tinggi dengan sempurna. Segala sifat tinggi dengan sempurna. Fa'alul lima yurid. Fa'al.
fa'alul lima yurid. Dia dalam bahasa Arab, tuan-tuan dan puan dalam hati Allah, fa'al ini dipanggil satu kita kata fa'il. Fa'il. Kadang bahasa Arab panggil fa'il. Fa'il. Fa'il memberi makna yang melakukan. Orang kita kata pelaku lah yang melakukan. Fa'il. Tapi kat sini Allah tak kata fa'il lima yurid. Fa'ilul lima yurid, tapi Allah kata fa'al. Ada beza di antara fa'il dan fa'al. Fa'al ni maknanya yang begitu banyak melakukan apa saja dia kendaki. Fa'alul lima yurid. Maksudnya Allah datangkan fa'al, maknanya Allah begitu banyak melakukan apa saja dia kendaki dan tak ada siapa yang boleh halang Allah Ta'ala dan tak ada siapa yang boleh melemahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya nak beritahu lafaz fa'al ni ialah dipanggil sirah dia dari segi bahasa Arab dipanggil sirah mubalaghah. Fa'al. Fa'al maknanya pelaku yang banyak melakukan satu perkara. Itu makna fa'al. Begitu banyak melakukan. Jadi maknanya Allah begitu banyak melakukan apa-apa yang ia kehendaki. Okey, sambung. Ini semua Allah ceritakan kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ceritakan kekuasaan Allah supaya kita beriman, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik, sambung. Hal ataka hadithul junud. Fir'aun wa Thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun Majid. Fi lawhim mahfuz. Okey, baik, sambung. Tadi sebelum tadi ayat atas, lepas Allah tu Allah Ta'ala cerita kekuasaan Allah Ta'ala. Kemudian sini Allah sambung. Hal ataka, adakah datang kepadamu hadithul junud. Hadith makna cerita lah, berita. Adakah datang kepadamu berita tentang tentera-tentera. Al-junud, junud makna tentera-tentera. Adakah datang kepadamu berita tentang tentera-tentera. Di sini dipanggil istifham litakrir. Istifham litakrir ni makna Allah Ta'ala tanya bukan kerana nak jawapan, tapi ialah kerana nak sabitkan dan tetapkan satu perkara. Mana Allah tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, tahukah engkau berita tentang tentera-tentera?" Tapi siapa yang dimaksudkan dengan tentera-tentera di sini? Tu depan tu Allah sambung. Fir'auna wa Thamud. Fir'auna wa Thamud, iaitu Fir'aun dan juga Thamud. Fir'aun dan Thamud. Maksudnya seolah di sini macam ni. Fir'aun, mana Fir'aun dengan dia punya bala tentera dia. Maka itu tentera-tentera lah tu. Fir'aun sekali dengan tentera-tentera dia. Tapi Allah sebut Fir'aun je. Dan Thamud. Thamud ni kaum Thamud lah. Kaum Thamud, iaitu kaum pada Nabi Saleh AS. Maknanya Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu kau tahu tak cerita tentang tentera-tentera, iaitu Fir'aun dengan bala tentera dia dan juga kaum Samud. Tahu tak cerita tentang mereka? Nabi SAW memang tahu, kan? Tapi apakah berita tentang mereka tu? Iaitu dulu Allah Ta'ala telah binasakan mereka disebabkan kekufuran mereka. Seperti mana dulu Allah binasakan kaum Fir'aun dengan bala tentera dia dan juga dengan kaum Samud Allah Ta'ala binasakan, maka kerana mereka kufur pada Allah, maka begitulah juga orang Najran ni yang mana seksa orang-orang Islam tu, maka bila mereka kufur juga Allah Ta'ala berkuasa untuk seksa mereka. Ini mana ayat-ayat ini Allah Ta'ala datangkan
Allah Ta'ala datangkan apa dia? Iaitu nak bagi tahu bahawa orang yang kafir, dulu Allah dah binasakan mereka. Maka orang kafir yang kemudian datang, maka mereka juga akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Jadi ayat ini, kenapa Allah datangkan hal ataka hadithul junud ni? Kenapa Allah datangkan? Ini nak bagi peringatan kepada orang yang tak mau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kufur pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka tak percaya kepada Quran, supaya mereka mengambil pengajaran daripada cerita kaum Nabi Musa, iaitu Firaun dan juga bala tentera dia, dan juga mengambil pengajaran daripada cerita kaum Nabi Saleh, iaitu kaum Samud. Maknanya seolah macam ni. Dulu mereka kafir, Allah binasakan mereka. Maka begitu juga siapa yang kafir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kafir terhadap Quran, maka mereka juga akan dibinasakan Allah. Maka oleh kerana itu, ambillah pengajaran daripada mereka. Okey, baik, sambung. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, saya suka juga ni tengah-tengah bercakap, kadang-kadang saya teringat satu perkara. Kadang-kadang kita dalam Quran, kita ada baca ayat-ayat tentang orang kafir lah, orang kafir. Ayat yang mana memang Allah Ta'ala cerita tentang orang kafir. Jadi Allah beritahu, Allah bagi mereka neraka, Allah azab mereka dan sebagainya. Kadang-kadang berlaku setengah, mungkin juga orang berilmu lah, yang dipanggil agamawan atau setengah ustaz. Kadang-kadang mungkin tersalah kot, atau mungkin terlanjur bicara. Kadang-kadang mereka menggunakan ayat yang Allah cerita tentang orang kafir, tapi mereka gunakan ayat itu pada orang Islam. Jadi ini adalah kesalahan fatal yang perlu dijauhi, dan jangan buat macam tu lah. Jangan buat macam tu. Kadang-kadang berlaku lah. Ni kadang-kadang kita tengok ada dalam video-video YouTube, dalam Facebook lah ada video-video kadang-kadang, ialah mungkin orang bercakap dan sebagainya. Tapi kadang-kadang hakikatnya, kadang ayat Allah Ta'ala tu kalau kita tengok, ialah Allah Ta'ala cerita tentang orang kafir. Bukan cerita tentang orang Islam, atau bukan cerita pasal orang Islam yang berdosa. Allah main cerita terus-terus terang, Allah kata orang kafir. Tapi kadang-kadang ada orang menggunakan ayat orang kafir digunakan kepada orang beriman. Jadi ini adalah meletakkan ayat Quran bertempat salah. Maka kena hati-hatilah. Maka jangan sampai tak macam tu. Jangan sampai tak macam tu lah. Dia kadang-kadang benda ni berlaku dalam banyak lapangan dan juga di dalam banyak ruangan. Kadang banyak berlaku perkara tersebut. Maka jangan sampai macam tu. Saya nak bagi contoh, takut salah faham, tapi cuma saya nak sampaikan kadang ayat tu kadang jelas Allah sebut. Contohlah kata Allah melaknat orang kafir kerana sekian-sekian, contoh kata. Maka kadang datang satu orang ustaz kan, mungkin tersalah kot. Kita anggap dia tersalah lah. Bila dia kata, ni tengok ni, Allah beritahu ni sekian-sekian ni. Padahal ayat itu Allah cerita pasal orang kafir, tak ada kaitan dengan orang Islam pun, dengan orang beriman. Dia ini berlaku, jadi ini salah faham, dan jangan buat macam tu. Jangan buat macam tu, kerana ia adalah menggunakan ayat Quran bertempat yang tak betul. Jadi sewajarnya orang beriman, orang Islam tidak melakukan demikian. Dan ini biasanya berlaku bila biasa berlaku, biasanya bila berlakunya pertikaian dan pertelingkahan dalam sesuatu fahaman. Biasa macam tu. Ini biasa berlaku macam tu. Maka kadang-kadang, contohlah kata saya tak puas hati dengan Haji pun mungkin tak puas hati dengan saya, contoh kan. Ni contoh je. Kan? Tapi bila dah marah, kadang-kadang kita sedap-sedap kita ambil Al-Quran, pop, kita pun kena pada orang ni. Dan kadang mungkin dia pun balas balik, kadang dia pun mungkin balas balik. Maka perkara itu jangan dilakukan dan perlu dijauhi perkara tersebut. Okey, maknanya itu perkara yang tak betul. Kan? Contoh macam ni yang kita baca, kan, Allah Ta'ala bagi tahu tentang bala tentera. Allah binasakan mereka. Tapi bala tentera yang Allah beritahu tu siapa? Orang kafir. Kan Allah binasakan. Janganlah kita tahu ni ada. Itu tak betul. Jangan buat macam itulah. Jangan sampai tahap macam tu, tak bagus. Dan tak baik kan. Yang poin ni ialah seolah-olah bila kita kata macam tu, kita menyamakan orang Islam dengan orang kafir. Jadi ini perbuatan yang sangat bahaya, perbuatan yang tidak baik. Okey, sambung. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Dah azan ke belum? Belum ya? 8 azan. Dah masuk waktu. Okey, kalau macam tu untuk kita ni azan dulu. Minta muazin? Dah. Minta tu lah. Minta muazin azan.
Okey, baik, sambung Tadi balil ladzina kafaru fi takdzib. Balil ladzina bahkan. Balil ladzina kafaru bahkan. Alladzina kafaru orang-orang yang kafir. Bahkan orang-orang yang kafir fi takdzib dalam pendustaan. Dalam mendustakan. Takdzib makna mendustakan. Maknanya orang kafir mereka tetap mendustakan apa yang disebutkan. Apa yang disebutkan itu apa dia? Iaitu mereka mendustakan apa maknanya kekuasaan Allah Taala dan juga mereka mendustakan Al-Quran. Mereka tetap tak percaya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendustakan bila tak percaya pada Nabi maka tak percaya pada Allah, dan juga mereka tidak percaya kepada Al-Quran. Iaitu balil ladzina kafaru, bahkan orang-orang kafir fi takdzib dalam pendustaan. Mana apa dia? Maknanya kan Allah Taala bagi tahu ayat sebelum tu, iaitu kaum Firaun dan juga bala tenteranya dan juga kaum Samud Allah binasakan sebab mereka kufur. Tapi walaupun macam tu pun orang kafir daripada kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu khususnya orang kafir zaman Nabi, mereka tetap tak mau ikut Nabi, mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu min waraihim muhit. Wallah, sini kita boleh terjemah agak wallah tu sedangkan Allah min waraihim muhit. Dia seolah ayat dia macam ni, wallahu muhitun min waraihim. Mana wallahu min waraihim muhit, seolah ayat dia wallahu muhitun min waraihim. Mana Allah meliputi min waraihim sekeliling mereka. Muhit ni ialah kalau kita dalam bahasa Arab, muhit terjemah dengan melingkungi, meliputi. Ini terjemah secara lafzi. Tapi di sini iaitu apa yang dimaksudkan dengan muhit di sini. Kan? Di sini seolah nak bagi tahu mana orang kafir bila dikatakan Allah meliputi mereka, maksudnya orang kafir berada di dalam kekuasaan Allah, mereka tak boleh terlepas daripada kekuasaan Allah. Seolah mereka berada dalam kepungan. Memang tak boleh lari mana. Itu maksudnya, seolah-olah. Kan, jadi ini bukan maknanya menunjukkan bertempat, bukan. Tapi makna Allah, maknanya mengepung orang kafir di sekeliling mereka. Kepung dengan maknanya mereka berada dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Itu satu makna. Itu adalah satu makna. Makna seolah Allah berkuasa dan orang kafir berada di dalam genggaman Allah Ta'ala. Jadi mereka tak boleh nak lari daripada Allah Ta'ala. Itu satu makna. Jadi seolah kenapa Allah susuli ayat dengan ayat sebelum tu? Seolah macam Allah tenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah wahai Muhammad jangan risau. Diorang tak nak beriman dengan kau tak apa. Tapi mereka tak akan lepas daripada azab Allah. Allah bila masa boleh binasakan mereka. Okey, itu satu makna. Satu lagi makna yang dimaksudkan dengan muhit, wallahu min waraihim muhit ni, Allah Taala meliputi sekeliling mereka, iaitu maksud nak bagi tahu bahawa tak lama lagi mereka akan dibinasakan oleh Allah Taala. Ini macam ada ayat Quran yang dipanggil wazannu annahum uhita bihim. Maknanya jangan risau wahai Muhammad, tak lama lagi kebinasaan Allah Taala akan membinasakan mereka. Maknanya nak bagi tahu kebinasaan mereka tu hampir, jangan risau. Okey, ada satu lagi makna wallahu min waraihim muhit. Allah Taala meliputi mereka, maksudnya Allah meliputi amal mereka. Di sini ditambah mana Allah meliputi amal mereka, mana Allah Maha tahu amal mereka. Nanti Allah akan balas di akhirat nanti. Jadi seolah di sini ada tiga makna. Satu, wallahu min waraihim muhit, makna Allah meliputi dan melingkungi mereka, iaitu mereka berada dalam kekuasaan Allah Taala, dalam genggaman Allah. Yang kedua, iaitu mereka tak lama lagi mereka akan dibinasakan oleh Allah. Mereka hampir dengan kebinasaan mereka. Allah Ta'ala tak lama lagi akan binasakan mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga iaitu Allah tahu amal mereka. Allah meliputi, iaitu mengetahui setiap amal mereka. Maka Allah akan balas apa yang mereka lakukan. Okey, itu. Imam Syuuti dalam tafsir Jalalain ini dia kata la asimalahum minhu. Dalam tafsir dia kata, jadi Allah Ta'ala yang meliputi sekeliling mereka. Jadi la asimalahum minhu, tiada siapa yang boleh menyelamatkan mereka daripada Allah. Dia seolah Imam Syuuti, imam ni pengarang Imam Mahali. Imam pengarang kitab Jalalain ni mengatakan bahawa
Yang dimaksudkan tu maksud pertama, iaitu mereka tak boleh terlepas dari Allah Ta'ala. Okey, baik, sambung. Bal huwa Qur'anum Majid. Bahkan, ini dah 2 kali bahkan dah. Tadi bahkan, orang kafir mendustakan Nabi Muhammad SAW dan juga Quran. Dan Allah akan, mereka tak akan dapat lepas dari Allah Ta'ala. Dan bal huwa Qur'anum Majid. Bal huwa Qur'anum Majid. Di sini bahkan huwa Qur'anum Majid, ia adalah Quran yang agung. Ia adalah Quran yang agung. Di sini maksudnya kenapa Allah datangkan bahkan? Maksudnya mereka mendustakan pun, tapi bagaimanapun apa yang mereka dustakan tu ialah Quran yang agung. Seolah macam Allah kata, abaikan mereka nak dustakan, tak apa, biar mereka dustakan, tapi Quran yang mereka dustakan itu ialah Quran yang agung, iaitu Quran yang benar. Fi lauhim mahfuz, fi lauhim mahfuz, fi lauhim mahfuz, iaitu yang terletak di lauh yang dipelihara, di lauh mahfuz. Biasa orang panggil lauh mahfuz. Lauh ni, lauh asal makna lauh, lauh asal makna apa panggil, kepingan papan. Macam papan kan, itu Arab panggil lauh kan. Kadang-kadang macam orang dekat setengah negara, mereka menulis di atas lauh, kepingan papan. Lepas dah tulis, hafal, nanti padam balik. Dekat Afrika banyak buat macam tu. Negara Mauritania, Algeria, negara-negara padang pasir, cara mereka hafal ialah dengan tulis di atas lauh. Lauh ni kepingan papan, tulis Quran ke, kemudian mereka ingat, dah ingat, lepas tu padam. Kemudian tulis ayat lain. Biasanya ingatan mereka begitu kuat. Satu sebab mereka tulis dan kemudian mereka padam, dan lepas tu dah padam itu lepas dah ingat. Baik. Jadi lauh ni seolah macam kita kata Quran itu berada di lauh mahfuz. Quran itu di lauh mahfuz, iaitu di kepingan papan. Mahfuz makna apa? Mahfuz makna yang dipelihara. Okey, kepingan papan tu kat mana? Dalam pandangan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa lauh mahfuz ni dia terletak di atas langit yang ke-7. Lauh mahfuz terletak di atas langit yang ke-7. Ini maknanya Quran 30 juzuk Quran ada di lauh mahfuz. Lauh maknanya di dalam kepingan papan yang terletak di atas langit yang ke-7. Macam mana keadaannya, wallahu alam kan, wallahu a'lam. Tapi adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau ada sebutkan berapa besar papan tersebut. Mahfuz dipelihara. Pelihara daripada apa? Daripada syaitan. Mahfuz makna dipelihara. Kepingan papan itu yang tertulis padanya Al-Quran, yang dalam dia terisi ni Quran 30 juzuk, keseluruhan Quran. Dari lauh mahfuz Jibril AS bawa ke langit dunia dan kemudian disampaikan kepada Nabi SAW. Sikit demi sedikit. Kan, Quran dari lauh mahfuz dibawa ke langit dunia, Baitul Izzah, dari Baitul Izzah dibawa sedikit demi sedikit kepada Nabi Muhammad SAW. Dari lauh mahfuz dibawa ke langit dunia, ini yang berlaku pada malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, pada malam Al-Qadar. Baik. Jadi dia berada di atas langit ke-7. Dalam tafsir jalan lain kata dia berada di udara, di ruangan udara, atas langit yang ke-7. Mahfuz dipelihara dari syaitan dan dipelihara dari apa juga? Daripada berlaku perubahan. Tak boleh berlaku perubahan dan tak boleh juga dipelihara dari syaitan. Mana syaitan tak boleh nak ambil curi, maksudnya tak boleh nak ambil sampai kepada orang lain. Baik. Itu lauh mahfuz. Dalam tafsir jalan lain ni dikata bahawa panjangnya, lauh ni panjang dia ialah antara langit bumi. Lebar dia timur barat. Dan dia daripada mutiara yang berwarna putih. Dan ini ialah pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau ada kata bahawa, ini saya bacakan saja dalam hasyiah. Hasyiah ni maksud dalam nota kaki. Dalam tafsir jalan lain ni, dia kata bahawa lauh mahfuz ni, Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa
Di permukaan Lauh Mahfuz ni tertulis La ilaha illallah wahdah. Tiada Tuhan melainkan Allah Maha Esa, dinul Islam. Agamanya, mana agama yang Allah terima Islam. Wa Muhammadun abduhu wa rasuluh. Mimman amana billah. Dan Muhammad ialah hamba-Nya dan rasulnya antara orang beriman kepada Allah Taala. Wa sadaqa bi wa'dih. Wa saddaqa bi wa'dih, dan dia membenarkan janji Allah Taala. Wa rasuluh. Bukan. Siapa yang beriman kepada Allah dan juga membenarkan janjinya dan mengikuti rasulnya, maka Allah akan masukkan dia dalam syurga. Kemudian Ibn Abbas kata lagi, Lauh Mahfuz ni satu kepingan papan dari mutiara yang berwarna putih. Panjangnya antara langit bumi, lebarnya antara timur barat. Dan dia punya hafatah. Hafatah ni macam kepingan, dia seolah macam buku. Jadi kan ada kulit depan belakang, kulit yang tutup tu. Jadi kulitnya ialah, mana kulit depan belakangnya ialah daripada batu yakut yang berwarna merah. Dan kalamnya yang ketika ditulis kalam ni tu, pen itu ialah daripada nur. Dan kemudian ia di wa kitabatu nurun ma'qudun bil arsh wa asluhu fi asyan. Tak apalah ni. Jadi tapi maknanya kalam ni tu daripada nur. Jadi ini ialah dicerita Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan tentang Lauh Mahfuz ni. Dalam Baghawi pada sebutkan, dalam tafsir Baghawi pada sebutkan, dan juga dari Tabrani, Ibn Abbas radhiyallahu anhu kata Allah ceritakan Lauh Mahfuz daripada mutiara yang berwarna putih. Yang mana lembaran-lembaran Lauh Mahfuz ini ialah daripada yakut, batu permata yakut yang berwarna merah. Maknanya dia seolah macam satu kitab yang dalam dia ada lembaran-lembaran yang kitab itu maknanya dia daripada mutiara yang putih, dan kemudian lembarannya daripada batu permata yang warna putih. Wallahu alam, tapi mana di atasnya ada tulisan. Ini tak ada siapa yang pernah tengok kan. Jadi kita hanya menyampaikan apa yang disebutkan oleh para ulama, dan antara ni ialah pandangan Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ibn Abbas radhiyallahu anhu antara orang yang Allah Ta'ala kurniakan kepada beliau ilmu Al-Quran berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Ibn Abbas beliau dipanggil turjumanul Quran. Turjumanul Quran maknanya mufassir Quran di kalangan sahabat yang paling utama. Jadi beliau antara sahabat yang radhiyallahu anhum yang paling alim. Ibn Abbas radhiyallahu anhu meninggal dunia tahun 68 Hijrah. Okey, baik. Sampai situ, nanti insya-Allah kita akan sambung dengan surah At-Tariq. Surah At-Tariq. Baik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.